Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, murid-murid. Okay, insyaAllah hari ini kita akan sambung pembelajaran Tauhid kita. Okay, dalam tajuk beriman kepada kitab. Pada minggu lepas, sebelum cuti sekolah, kita telah belajar tentang nama-nama kitab dan siapa Nabi yang pegang kitab-kitab tersebut. Okay. Hari ini kita sambung lagi sedikit iaitu tentang suhuf. Okey, baik. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 39 dan 38. Alright. Okey. Okey. Pertama sekali, murid-murid tengok. Okey. Boleh baca dengan saya sama-sama. Az-Zabur. Okey, Az-Zabur. Okey, ini adalah kejap saya tengok dulu. Takut ada sambungan dia sebelum tu. Okey, tak ada. Alright. Kita sambung. Okey, Az-Zabur diturunkan dalam bahasa Qibti. Okay, At-Taurat diturunkan dalam bahasa Ibrani. Okay, kalau Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Okay, Al-Quran yang awak baca tu, Al-Quran itu adalah kitab yang terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rujukan umat Islam. Okay, Al-Quran itu dalam bahasa Al-Quran. Okay, yang ini adalah kitab ni lah. Zabur diturunkan bahasa Kipti. Ustazah pun tak tahu bahasa Kipti ni macam mana, dan juga bahasa Ibrani ni pun Ustazah pun tak tahu bahasa ni macam mana. Okey. Cuma kita ambil pengetahuan lah. At-Taurah ni dalam bahasa Ibrani, Zabur ni dalam bahasa Kipti. Okey. Alright. Selain kitab, okey, selain kitab yang minggu lepas kita belajar kitab kan, selain kitab Allah juga menurunkan suhuf. Suhuf ni apa pula? Kepada Nabi dan Rasul. Antaranya, okey, pertama Nabi Adam. Nabi Adam dia menerima sebanyak 10 suhuf. Okey, kedua Nabi Idris sebanyak 30 suhuf. Ketiga Nabi Syis sebanyak 50 suhuf. Nabi Syis ni kita jarang-jarang dengar, betul? Biasa kita dengar yang Nabi yang 25 Rasul tu. Tapi sebenarnya Nabi ni ikutkan dia lebih daripada 25. Tapi yang wajib kita tahu, yang kita belajar adalah 25 Rasul. Okey, sebenarnya ada lagi Nabi-Nabi lain yang kita tak tahu, yang kita tak belajar lah. Okey, antaranya ni Nabi Syis ni lah yang kita tak pernah dengar. Okey, Nabi Ibrahim sebanyak 10 suhuf. Nabi Musa sebanyak 10 suhuf. Okey, suhuf dia berbeza dengan kitab. Kitab ni yang itulah yang 4 tu. Al-Quran, Injil, Zabur, Taurah. Okey, suhuf ni dia lain. Okey, dia lain dengan ni lah. Okey, kita nak tahu apa maksud suhuf ni. Okey, kita tengok bawah. Suhuf dari segi bahasa ialah lembaran. Lembaran. Lembaran tu apa? Okey, suhuf ni dia, lembaran ni macam helaian lah, helaian. Helaian kertas kan. Dia macam, dia tak banyak lembaran. Macam kitab ni, okey, dalam Al-Quran kita tengok ada dalam berapa muka surat Al-Quran? Tengok Al-Quran awak. Al-Quran ada berapa muka surat? Semuanya ada 604 muka surat kan. Tebal kan. Okey, berbeza dengan suhuf. Suhuf ni dia hanya lembaran. Dia tak banyak lah. Dia melibatkan 10, 30, 40, 50. Sikit saja lembaran ni. Okey. Okey. Dari segi istilah, kita tengok dari segi istilah apa dia? Okay, dari segi istilah ialah wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul berbentuk lembaran.
Okay, wahyu yang diturunkan dalam bentuk lembaran, helaian-helaian tu. Okay, dia tak banyak macam Al-Quran. Dia tak banyak macam kitab. Kitab ni lebih kepada satu buku. Okay, lembaran ni helaian-helaian yang sangat sikit lah. Itu beza dia. Okay, ingat tak semua Nabi yang terima kitab. Tak semua Nabi yang terima suhuf. Okay, Nabi yang terima kitab ada 4 sahaja. Iaitu Nabi Muhammad, iaitu kitab Al-Quran. Okay. Kemudian Nabi kitab Injil. Kitab Injil Nabi Nabi apa? Ingat balik. Okay, tak ingat kita buka balik. Tengok ini. Nabi Injil. Nabi Injil. Nama kitab Injil Nabi Isa. Zabur, kitab Zabur Nabi Daud. Kitab Taurat adalah Nabi Musa. Ini saja, 4 Nabi saja yang menerima kitab. Okey, manakala 5 Nabi menerima suhuf, lembaran. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Syis, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Okey, kita ada semua 25 Rasul. 25 Rasul tu tak semuanya yang menerima kitab, tak semuanya yang menerima suhuf. Sebahagian sahaja. Okey, kita tengok yang bawah ni. Amalkan. Okey, amalkan iaitu membaca Al-Quran setiap hari. Okey, kita kena baca Al-Quran setiap hari. Okey, alhamdulillah kamu belajar dekat Seliti. Cikgu-cikgu kamu, ustaz-ustazah kamu sentiasa mengambil berat tentang bacaan awak, bacaan dan hafazan awak, betul? Jadi kita kena ambillah peluang ni. Ustaz-ustazah dah bantu awak untuk membaca Al-Quran setiap hari. Saya tahu walaupun kita tak setiap hari, tapi dalam setiap minggu kita ada kan ustaz awak ada ajar awak dalam setiap minggu. Hari yang ustazah tak ajar tu, jangan awak tak baca pula. Baca, masih baca, still kena baca. Tapi baca dengan ibu dan juga ayah awak. Kita tengok aktiviti. Murid-murid dalam kumpulan dikehendaki menyenaraikan kitab-kitab yang diturunkan. Okey, ini kita tak ada, dan ini kita tak ada dalam kumpulan lah, by individu. Yang ini kita dah buat lah minggu lepas kan. Tapi masih lagi yang belum hantar dekat ustazah, hanya beberapa saja. Jadi ustazah pun tak ada mood sebenarnya nak isi dekat dalam list murid hantar tu sebab tak ramai. Jadi murid-murid yang tak hantar lagi, kerja minggu lepas sebelum cuti tu, tolong hantar ya. Ustazah dah bagi kerja untuk murid-murid semua, buat peta minda. Okey, ikut kreativiti murid berdasarkan kitab-kitab yang diturunkan. Okey, mari berdoa. Okey, doa ni kita baca sama-sama. Okey, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Maksud dia, Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah rezekikan kami dengan Al-Quran. Waj'alhu lana imaman, jadikannya pimpinan, wa nuran dan cahaya, wa hudan petunjuk, wa rahmah dan rahmat. Allahumma zakirna, ya Allah ingatkan kami, minhu ma nusina, apa yang kami lupa, wa alimna minhu ma jahilna, dan ajarkan kami apa yang kami tidak ketahui. Warzukna, dan rezekikan kami, tilawatuhu, membacanya, wa ana al-laili wa atraf an-nahar, dan rezekikan kami membacanya siang dan malam. Waj'alhu lana hujatan ya rabbal alamin, dan jadikan ia hujah kami, wahai rabbal alamin, Tuhan sekalian alam. Okay, doa ni kita kena amalkan selalu selepas membaca Al-Quran. Semoga Allah rezekikan kita untuk membaca Al-Quran setiap hari. Okay, ni tahukah anda
kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebagai panduan hidup. Yang macam saya terang sebelum ni, kitab Al-Quran dia sebagai panduan hidup. Kita hidup dekat dunia ni, kita perlukan panduan. Nak cari panduan tu mana? Kita nak cari rujukan tu kat mana? Tengok Al-Quran. Dekat Al-Quran tu Allah dah cerita macam-macam kat situ. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Injil diturunkan dalam bahasa Suryani. Okey, ni yang tadilah sambungan daripada Zabur, Taurat ni. Okey, dia terbalik dekat dalam ni, dia terbalik. Okey. Alright, itu saja untuk pembelajaran tauhid. Okey, untuk kerja nanti Ustazah bagi dalam grup Telegram. Okey, itu saja. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.